Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Santai KDN. Santai KDN seperti mana sedia maklum merupakan sebuah program bual bicara podcast yang mengetengahkan sosok-sosok pimpinan pengurusan utama Kementerian Dalam Negeri untuk kita bertanya kepada mereka sebarang isu, sebarang persoalan di bawah ruang lingkup Kementerian Dalam Negeri. Hari ini kita cukup bertuah kerana kita didatangi Ketua Pengarah sebuah agensi yang cukup besar di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saya perkenalkan yang cukup saya hormati, segani, sanjungi tu. Datuk Ketua Pengarah Rela, Datuk Yahya bin Sulaiman. Apa khabar, Tok? Alhamdulillah sihat. Ceria Tok nampak Hidup ni kena ceria. Kita kena senang hati, kena tenang, santai, steady. Betul. So ni baru permulaan awal 2024. Suku tahun pertama 2024. Bagaimana pergerakan Jabatan Rela buat masa sekarang? Alhamdulillah dalam suku tahun pertama 2024 ni Rela telah inline, kita achieve apa yang kita harapkan sebenarnya. Progres kita untuk terutamanya bab-bab latihan, pensijilan kursus-kursus rela dan pentauliahan pusat-pusat latihan dan jurulatih rela ada ongoing seperti yang kita hasratkan, yang mana kita hasratkan sebelum daripada 3 hari bulan Julai 2024 ini sempena dengan ulang tahun rela yang ke-52. Kita akan dapat pensijilan berkenaan daripada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, insya-Allah. So itu antara fokus utama untuk tahun 2024. Untuk tahun 2024 sebahagiannya adalah untuk mencapai pensijilan pusat latihan dan jurulatih rela dalam usaha kita untuk memperkasakan rela. Baik. We want more from rela, we want to achieve more. Bukan saja kita dari segi erti penugasan, malah dari erti kata meningkatkan kualiti manusia yang ada di bawah seliaan rela. So soal modal insan dan sebagainya itulah. Jadi tu kalau boleh saya singkap sedikit kan, sejarah panjang rela ni orang kata cukup luar biasa peringkat awalnya. Tapi saya tak nak tanya itu, yang itu orang boleh baca sendiri tu. Untuk Datuk sendiri sebagai Ketua Pengarah, apakah identiti atau karakter atau orang kata apakah itu rela di hati Datuk? Rela ini semangatnya setiap berbakti. That's the spirit. Kita mempertahankan tanah air ini daripada ancaman anasir-anasir luar. Itu spiritnya. Yang kita pegang seiring dengan tema kita punya war cry, setiap berbakti. Ini rela yang sebenarnya kita terjemahkan dalam bentuk perkhidmatan kita, dalam apa yang kita deliver kepada masyarakat. Satu, untuk pertahanan negara. Kita telah berusaha daripada masa ke semasa untuk melatih lebih ramai pegawai dan anggota. Untuk apa? Kecekapan dalam arti kata mempertahankan tanah air. Ilmu-ilmu berkaitan dengan peperangan dan sebagainya. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan aman, apa kita buat? Setiap berbakti, membantu masyarakat. Ini sebahagian daripada yang kita lakukan di rela ini, terutamanya untuk beberapa tahun yang lepas ini kita melaksanakan khidmat bakti rela. Ini rela. Bila mana kita buat aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, memberi impak kepada masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Kalau dulu kita membantu golongan yang ramai. Pada beberapa tahun lepas ini, terutamanya tahun 2022-23,
kita fokus untuk memberikan khidmat masyarakat ni kepada siapa? Anggota kita sendiri. Selama ini kita terasakan bahawasanya kita melupakan kebajikan anggota kita sendiri. Terutamanya membaiki rumah-rumah anggota. Yang bila kita turun ke lapangan, kita dapati bahawasanya mungkin lebih banyak lagi yang kita perlukan, usaha kita perlukan untuk membantu mereka ini. So far kita telah membaiki untuk 2 tahun lepas ini lebih daripada 500 buah rumah. Itu satu pencapaian yang cukup baik untuk rela. Dan kalau boleh saya lihat banyak persoalan-persoalan lanjutan yang boleh saya tanyakan tentang khidmat bakti rela, tentang program kebajikan dan sebagainya tu. Tapi ada satu perkara yang agak sinonim di kalangan masyarakat. Ramai yang berlaku salah faham di kalangan masyarakat. Dia nampak rela, stigma mereka adalah jaga kemudian kahwin, jaga keselamatan jalan dan sebagainya. Mereka ada silap faham dalam hal itu. Ketua Pengarah Rela sendiri hadir untuk menjelaskan apa peranan yang rela mainkan dalam cabaran semasa hari ini. Dia stigma yang melekat dengan rela ni jaga kemudian kahwin. Sebenarnya dia merupakan persepsi masyarakat. Keberadaan rela untuk mana-mana program, terutamanya kenduri kahwin pada masa berkenaan adalah untuk melancarkan sesuatu program berkenaan dari segi kawalan trafik, dari segi kawalan untuk memastikan bahawasanya para pengunjung yang datang tu kita aturkan tempat parking kereta dan sebagainya. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Ini merupakan sebahagian daripada yang diminta kita untuk melakukannya. Sebenarnya peranan rela ini sekarang ini berbeza dengan peranan dahulu. Sekarang rela sudah berada di sempadan. Kita sudah bersama dengan PGA. Kita ada 1,000 lebih anggota terlibat di kawasan sempadan yang berstatus zon hijau. Kita juga sudah bekerja sama dengan pihak penjara. Untuk apa? Untuk membantu penjara dalam memastikan kawalan perimeter di penjara-penjara satelit dalam keadaan selamat dan teratur. Kita juga terlibat dengan immigration pun sama. Untuk tujuan apa? Kawalan perimeter. Malah rela telah melangkah ke kawasan yang baharu lagi. Di mana kita terlibat di kawasan sasaran penting. Sasaran penting di bawah Akta Kawalan Larangan Tempat Kawasan Larangan Tempat Larangan. Di mana tempatnya? Kita telah terlibat bersama dengan KDN. Untuk apa? Penugasan di BSI dan KESAP. Kita terlibat kawasan ini adalah kawasan-kawasan sasaran penting. Yang mana ini merupakan satu pengiktirafan kepada rela sebenarnya. Bila mana kita melangkah ke suatu kawasan di mana kawasan ini merupakan sasaran penting negara. Kalau kita lihat dari situ tu kan, saya akan tanya soalan berkaitan dengan latihan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat konteksnya tu berbeza. Di kawasan sepadannya lain, kalau kawasan BSI pun lain, kawasan yang penugasan kawasan larangan tu berbeza. Jadi adakah kaedah latihan dan sebagainya tu berbeza untuk skop masing-masing? Memang latihannya berbeza bergantung dengan kawasan di mana kita terlibat. Terutamanya di kawasan sempadan. Sepadan kita bekerjasama dengan pihak PJA untuk melatih anggota-anggota kita. Berlatih bersama? Berlatih bersama untuk dilatih oleh pihak PJA untuk terlibat di kawasan sempadan. Di kawasan seperti kawasan sasaran penting bangunan-bangunan, pepasangan kerajaan. Kita melatih mereka ini dengan bekerja sama dengan pihak bomba, pihak penjara dan pihak PJA sendiri untuk melatih anggota-anggota ini bila berlaku apa-apa jua ancaman di kawasan berkenaan, anggota-anggota ini tahu apa yang perlu dia lakukan. Ini bagi memastikan sebenarnya hasrat saya supaya bila orang sebut rela, we deliver. Betul. Kualitinya, standardnya sama dengan hasrat daripada stakeholder. Mencapai piawaian mereka. Jadi kalau kita lihat beberapa segmen, Datuk, kalau kita boleh asing-asingkan, satu berkaitan dengan agensi yang terus dengan Kementerian Dalam Negeri, bantu immigration, PGA dan sebagainya. Satu perkara lagi untuk anggota masyarakat terlibat secara langsung dengan rela. Tapi yang saya cukup tertarik berkenaan dengan rela community services dan juga yang diperkenalkan di peringkat universiti, relasi sebagai contoh. Bagaimana relasi ini beroperasi? Alhamdulillah, sebenarnya is a good vibes sekarang ni relaksis. Dulu relaksis ni di peringkat awal pelaksanaannya sangat-sangat baik bila mula-mula peluncuran relaksis di universiti, terutamanya di Universiti Tun Hussein On.
mula-mula Itu diluncurkan. yang paling aktif lah Tok sekarang. Yang paling aktif Universiti Tun Sin On, dan sekarang ini Universiti Tun Sin On masih lagi, dan sekarang ini kita ada beberapa universiti, terutamanya UPM yang baru meluncurkan relasis. Dan kita bersyukur juga kerananya ramai di kalangan anak muda yang mula untuk memasuki relasis ni di universiti-universiti dan juga di politeknik. Dia dah mula buka mata. Dia sudah mula membuka mata, sebabnya based on kajian yang telah dilakukan oleh Universiti Tun Sin On terutamanya, di kalangan anak-anak muda di universiti ini sebenarnya, dan di universiti dan di politeknik ini sebenarnya, ramai di kalangan mereka ini yang ada dalam hati dan sanubari mereka ini semangat untuk kerja khidmat masyarakat. Untuk berbakti balik ke masyarakat. Untuk contribute back kepada masyarakat. Ada di kalangan mereka ni ada that spirit. Betul. So maksudnya kita hanya perlu tap je. Tap dari segi apa? Dari segi bagaimana menarik minat mereka ini untuk melangkah masuk bersama dengan kita adalah. Sebab tu kita akan sesuaikan aktiviti-aktiviti kita ini seiring dengan hasrat. Hasratnya apa? Hasratnya adalah lebih ramai anak muda menyertai relasis. Dan statistik yang ada menunjukkan atau hasil kajian daripada pihak universiti mengatakan bahawasanya anak-anak muda ini suka kepada aktiviti-aktiviti luaran. Betul. Yang lebih mencabar. Sebab itu aktiviti-aktiviti relasis ini kita akan kaji balik. Kita akan tengok bagaimana lagi untuk kita tambah baik daripada semasa ke semasa agar kita dapat menarik lebih ramai anak-anak muda, bukan saja di universiti-universiti, malah di politik dan juga di ILP, Institut Latihan Penindustrian, yang ada relasis ini. Baik. Jadi bagi penonton yang sedang menyaksikan siri Santai KDN kita pada hari ini, mungkin di kalangan anda adalah pelajar universiti dan ini adalah ruang terbaik untuk anda meneroka satu cabang baru bagi co-curriculum di universiti anda. Dan kalau pun tak ada, kita alu-alukan untuk sama-sama wujudkan relasis. InsyaAllah KP sendiri boleh turun tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Sama-sama kita nantikan nanti. Datuk, kalau boleh saya lanjutkan. Secara keseluruhan anggota rela yang aktif yang saya dapat kena pasti 147,041 anggota rela. Keseluruhan yang bersama rela ni berapa tu? Nombor besar rela sebenarnya adalah 3.16 juta. Keseluruhan. Nombor besar rela. 3.16 juta ni merupakan anggota rela yang aktif dan tidak aktif, dan anggota yang kita masukkan dalam senarai, namanya adalah namanya senarai itu. Senarai simpanan. Ini dia punya nombornya 3.16 juta. Tempoh keanggotaan rela ni selama 5 tahun. Ini yang termaktub dalam Akta Jabatan Sukarelawan, Akta 752. So figure 147,000 dia macam pasaran saham lah, sebab selepas 5 tahun dia akan naik, dia akan turun dan sebagainya. Sebab dia nak kena perbaharui dia punya. Yes, ada yang baru menyertai, ada yang sudah tamat. So figure 147,000 ni merupakan bilangan anggota yang aktif. 147,000. Dan kita ada satu data lagi. Data yang apa? Data anggota yang telah kita profilkan. 147,000 ni belum tentu kami kenal pasti semua ni. Tapi data kami 65,000 hingga 67,000 ni merupakan anggota-anggota yang telah kami profil. Yang ini pegawai-pegawai rela di daerah sudah mengenal pasti mereka-mereka ini. Dan mereka-mereka ini sudah datang melapor diri ke pejabat-pejabat rela daerah dan kita profilkan. Once kita profilkan, kita akan bagi latihan. Latihannya latihan khusus asas. Agarnya kita kenal pasti dan dia tahu the etiquette of rela. Dan kita akan selepas dia khusus asas ni, kita akan bagikan dia pakaian dan sebagainya, dan kita ada ambil dia punya profile lah, nombor telefon, education, background dan sebagainya. Yang akhirnya kumpulan ini kita akan sasarkan untuk apa? Untuk kita latih based on this profile. So kalau kita bercerita tentang keanggotaan rela ni, memang dia punya ni memang figurnya memang besar. Kalau boleh saya tanya Datuk, untuk kita memastikan kesinambungan rela, tentunya kita mengharapkan satu penyertaan anak muda, golongan belia untuk sama-sama terlibat secara aktif. Mungkin Datuk boleh kongsikan, pertama, apa inisiatif untuk kita menarik minat mereka, dan keduanya,
adakah terdapat satu orang kata career progression daripada relasis kemudian untuk, yalah kadang-kadang orang kata tak kenal maka tak cinta, dah masuk relasis minat untuk teruskan lagi. Bagaimana Datuk lihat? Alhamdulillah, masa kita berjumpa dengan anggota di lapangan, sahabat-sahabat kita, ada di kalangan pegawai awam pun sebenarnya bermula daripada rela. Dan ada pegawai rela sendiri pun sebenarnya daripada relasis. Alhamdulillah. Ini kita tengok forward looking untuk masa depan. Bila mana kita mahu mentauliahkan pusat-pusat latihan, bila mana kita mentauliahkan jurulatih rela, bila mana kita mau mengupgrade latihan-latihan rela. Kalau dulu latihan rela hanya kita keluarkan sijil, tanpa ada pengiktirafan daripada agensi-agensi lain. Okay. Bermula daripada tahun ini, insya-Allah. Tahun ini sijil-sijil rela kita akan dapat pengiktirafan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Sijil-sijil rela akan mendapat sijil kemahiran Malaysia. Maknanya kata selain daripada pengkhususan rela itu sendiri, dia orang ni ada ruang lain untuk jana pendapatan dan sebagainya melalui sijil. Dan hasrat kita sebenarnya adalah bila mereka-mereka ini mendapat sijil pengiktirafan daripada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran, bukan saja digunakan untuk penugasan rela. Hasrat kita sebenarnya adalah supaya anggota kita ni boleh menggunakan sijil ni untuk dia punya career development yang lain. Jana pendapatan sendiri. Untuk menjana pendapatan sendiri. Mungkin dia berminat untuk menjadi pegawai keselamatan di tempat lain, di Petronas atau agensi-agensi lain jadi polis bantuan. Bila mana agensi-agensi ini melihat sijil yang dikeluarkan daripada rela, maka kita mahukan adalah bila ada pengiktirafan ini akan memudahkan mereka untuk mereka bekerja diterima, diserap masuk. Yes. So kalau kita bercerita tentang untuk menarik minat anak muda, adakah saya juga dapat maklum berkenaan dengan skuad muda rela. Itu adalah kesinambungan daripada relasis mungkin. Dia skuad muda rela ada kesinambungan daripada relasis, tapi statistik yang ada menunjukkan bahawasanya kebanyakan daripada relasis Kedah ni selepas mereka habis daripada relasis bukan semuanya yang melapor diri bagi pejabat-pejabat rela daerah. Dan sebenarnya di rela pun kita menyusun. Kita menengok rela ni bukan 10 tahun, bukan 15 tahun ke depan. Kita menengok rela ni 20, 30, 40 tahun ke hadapan. Sabtu sekarang ni, rata-rata figure yang ada di rela ni, daripada anggota yang kita profile maupun daripada figure data anggota aktif. Data yang ada menunjukkan 60% di kalangan anggota-anggota ini terdiri daripada anak-anak muda yang berumur 40 tahun dan ke bawah. Takrifan lama belia. 50% ni merupakan daripada semuanya ni 50% mereka yang berumur 30 tahun dan ke bawah. Ini data yang ada, statistik yang ada. Saya bagi contoh Putrajaya. Di Putrajaya kita ada dalam 320 anggota terlibat dalam penugasan tetap. Itu yang aktif lah maksudnya. Yang terlibat penugasan tetap. Yang penugasan tetap ni maksudnya memang aktif. Okay, 320. Daripada 320 penugasan tetap di Putrajaya ini sendiri, 75% adalah mereka yang berumur 40 tahun dan ke bawah. Alhamdulillah. Perkembangan cukup baik tu. Ini satu perkembangan yang positif bagi rela sebenarnya. Sebabnya dulu rela ni dikenali sebagai satu tim di lapangan. Bila kita turunkan anggota ni semua yang berumur. Betul. Itu dulu. Itu dulu. Alhamdulillah sekarang statistik yang ada menunjukkan bahawasanya ramai di kalangan anak-anak muda ini sudah berminat untuk menyertai rela. Mungkin itu adalah rentetan daripada macam ni Datuk cakap, setiap kita ni ada satu perasaan, keinginan untuk pulang balik kepada masyarakat, khidmat bakti. Bila mereka mulakan dengan itu, bila dia dah start mula menceburi dan dia lihat ada satu perjalanan career yang boleh mereka lalui untuk rela. Dan saya nak tanya tentang program khidmat bakti rela tadi. Kalau kita nak bentangkan, cukup banyaklah program yang telah berjalan. Tapi sepanjang yang Datuk terlibat secara langsung di lapangan, dari hati Datuk, apa yang betul-betul cukup berbekas antara program pernah Datuk terlibat? Saya pernah menangis, bos. Kita pergi rumah anggota di beberapa tempat. Di mana anggota ni, dia punya semangat membantu masyarakat. Dia sendiri susah dengan rumahnya bocor atap.
dia sendiri lagi menjaga dia punya kakak ipar yang bedridden di sana. Kita menengok keadaan rumahnya, kita tengok keadaan orang dijaga. Kita tengok apa lagi? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri terdiri daripada orang kelainan upaya. Betapa semangatnya membantu masyarakat nih. Yang kita datang, kita tengok, ya Allah ya Tuhanku, masih lagi ada manusia yang berperasaan sebegini. Dalam keadaan dia susah, dia masih mau membantu lagi Dia tu sendiri dah susah. Dia sendiri susah. Dia sendiri ikasih. Yang sehinggakan kita beritahu dengan kita punya pegawai bahwasanya tolong bantu ini, individu ini. Tolong bantu anggota kita ni. Kita tolong sedayanya. Kalau kita ada peluang untuk bagikan dia penugasan tetap, bagikan dia penugasan tetap. Agarnya apa? Agarnya dia boleh membantu lebih banyak lagi masyarakat. Dia boleh beri kebaikan lagi. Khairun nas anfa'ahum linnas. Dia boleh beri manfaat kepada lebih ramai orang. Sebab orang-orang ini yang perlu kita tolong. Orang ini yang ada semangat setiap berbakti. Rumahnya dalam keadaan uzur. Kita ganti atap. Mula-mula kita ganti atap tu dalam 12 kepingnya. Sehingga kan bila saya datang sebegitu, kita cari duit lagi. Kalau boleh kita ganti keseluruhan atap rumah ini. Sebab apa? Sebab kebaikannya. Siapa yang akan mengenang kebaikannya kalau bukan kita? Kita tengok baru ni, saya baru ni pergi ke Ulu Dungun. Kena banjir, apa tu namanya, kena air besar. Bila kita tengok rumahnya, la ilaha illallah, dalam keadaan uzur, dahlah susah, kena lagi musibah. Dan kita tolong baiki rumah anggota ini. Dan bila kita datang, perasaan ibu dan anak, anaknya anggota rela, ibunya ni bukan anggota rela. Bila kita datang, mengulurkan bantuan kita bukan banyak pun. Kita hanya buat tenaga 4 kerat, kita boleh menggantikan atap, dinding, papan dan sebagainya yang kita boleh baiki dengan kos yang minimal, kita baiki. Tapi perasaan mereka, anak beranak menangis. Dan kita rasa, aduh, terkesan betul dengan apa yang dizahirkan oleh kedua-dua anak beranak ini. Sehingga kita mau buat lebih banyak lagi, memberi kebaikan kepada mereka ini. Sebab sentuhan kita walaupun dalam kos yang minimal, bukanlah si mewahnya, tetapi kita berjaya, apa tu namanya, berjaya membantu mereka ini sehingga meringankan bebanan mereka dan mereka bersetuju untuk menerima bantuan kita seadanya. Betul. Mereka tidak mengharapkan yang mewah, tapi mengharapkan bantuan daripada kita seikhlasnya. Betul. Yang ini yang kita terapkan dalam kalangan kita punya pegawai di rela dan juga anggota di rela, bahwa kita perlu buat lebih banyak kebaikan kepada masyarakat. Kita tunjukkan kebaikan masyarakat. Yang kita harapkan bukan pujian. Kita hanya harapkan doa daripada masyarakat ini. Doa mereka-mereka yang susah ini. Untuk siapa? Bukan untuk kita. Untuk rela. Dan kita kena ingat di rela ni, saya selalu ingatkan kepada pegawai dan anggota bahwasanya apa yang kita lakukan di rela ini sebenarnya insya-Allah akan membawa kita ke syurga. Sebab semua yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Bukan kita menyusahkan pun, kita membantu masyarakat. Betul. Daripada Datuk punya cerita, saya yang tanya pun rasa nak terlibat sama. Nanti Datuk kita set masa kita join sekali. Kita terlibat sama tu. Jadi yalah, itu tidak itu tentunya menepati hasrat Datuk dan juga Rela dan juga YB Menteri untuk meletakkan aspek kebajikan. Apabila kita tahu cerita-cerita macam ini, banyak lagi yang perlu kita bantu dan tentunya hasrat fastabiqul khairat itu sama-sama mengejar kepada hal-hal yang baik dan sebagainya, itu harus kita sama-sama terapkan. Datuk, untuk jalan ke depan, bagi Rela, di mana Datuk lihat Rela untuk tahun-tahun yang mendatang? Hasrat sebagai penutup bagi siri pertama podcast bersama Datuk pada hari ini. Rela ni sepatutnya dia sudah jauh melangkah. Rela bukan sepatutnya rela yang kita bina sekarang ini. Sepatutnya. Dan insya-Allah rela ni boleh melangkah lebih panjang ke hadapan bila mana kita menyusun semula latihan-latihan kita. Sebab saya yakin dan percaya bahwasanya hanya melalui latihan kita boleh menambah baik apa jua yang kita mau lakukan. Hanya melalui latihan saja bahwasanya kita boleh mold individu-individu yang berada dalam rela ni untuk kita mold, untuk kita bentuk, untuk kita tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita masih ada harapan untuk bergerak ke hadapan. Kita masih ada harapan. Bukan kita lemah. Lemah maksudnya dalam akta rela. Akta rela, akta 752 lebih kepada membantu. Walaupun perkataannya membantu, tetapi kita tidak boleh hanya duduk, diam, selesa dan sebagainya. Tidak.
Tapi kita kena mencipta ruang lingkup yang baru. Through this latihan, kita buat doktrin latihan rela. Latihan-latihan ini dengan harapannya agar pegawai-pegawai dan anggota faham bahwasanya kita jangan dormant, kita jangan selesa dengan kedudukan kita sekarang. Kita kena move forward. Kita kena berikhtiar untuk mau lebih. What next? Jangan hanya bila sudah ada penugasan ini, kita selesa. Ada pengharapan daripada kejadian sebegini, kita selesa. Tidak. Saya masuk rela dalam keadaan rela ni, orang glamourkan, rela jaga kenduri kahwin. Tapi Datuk cuba ubah Masa berkenaan, persepsi tu. kita tidak terlibat, kita kurang terlibat dalam mana-mana penugasan perimeter. Hanya pada masa berkenaan saya masuk pada akhir 2020. Waktu itu dalam 3,000, 4,000 penugasan tetap di rela. Dan Alhamdulillah sekarang kita sudah ada 16,000 lebih, dekat 17,000 anggota-anggota rela yang terlibat dalam penugasan-penugasan tetap di seluruh negara. Alhamdulillah. Baik. Ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kepercayaan bukan saja masyarakat, malah stakeholders di KDN terhadap rela. Dan kita berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, kita berterima kasih kepada KSU atas apa? Atas kepercayaan kepada rela. Yang sehinggakan rela sekarang ini melangkah lebih pantas daripada yang saya harapkan. Lebih pantas daripada yang saya harapkan. Alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian cukup bermakna, membuka satu sisipan baru yang mungkin orang ramai di luar sana tak perasan dan juga tak nampak atau terlepas pandang apa sebenarnya jalan penugasan, tanggungjawab dan peranan yang rela mainkan. Jadi selesai pada siri pertama podcast kita bersama podcast KDN. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan siri berikutnya yang kedua. Terus setia bersama kami, Santai KDN, anda dengar kami bincang. Terima kasih. Santai, Santai KDN. Yang diperlukan oleh stakeholders, kerajaan terutamanya, rakyat, apatah lagi, kita akan gerakkan mereka ini pada bila-bila masa. Kita tidak ada masalah sebab rela berada di setiap lapangan, di 157 buah daerah, di seluruh negara. InsyaAllah, satu rela akan kekal relevan. Cumanya di pihak kami akan memastikan latihan-latihan yang diberikan kepada anggota ini kita sediakan untuk apa juga penugasan yang diperlukan oleh mana-mana pihak yang memerlukan bantuan daripada pihak rela. InsyaAllah. Itu kelebihan sebab kita boleh sesuaikan. Macam contoh tadi kita pada siri pertama kita cerita tentang membantu PGA dan sesuaikan modul itu dengan PGA dan kemudian immigration dan sebagainya.